وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل. Ketahui olehmu bahwa riya itu syirik dengan Allah. Situ kan? Itu. Sebelah. Ketahui olehmu bahwa riya itu syirik dengan Allah Ta'ala, dan yaitu syirik yang asghar. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Qalu wa ma asyirkul asgharu ya Rasulullah? Qala lahum ar-riya'u. فإذا جاء العباد بأعمالهم يوم القيامة يقول الله لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم الجزاء. رواه بنحوه أحمد في المسند. Akhiri sampai habis. Artinya, sesungguhnya yang paling takut, barang yang aku takut atas kamu ialah syirik yang kecil. Berkata mereka itu, apakah syirik yang kecil itu, wahai Rasulullah? Bersabda ia bagi mereka itu, yaitu riya. Maka apabila datang para abid dengan segala amalan mereka itu pada hari kiamat, berfirman Allah Ta'ala bagi mereka itu, pergilah sekalian kamu kepada orang yang adalah kamu dahulunya riya. Adakah mendapat kamu di sisi mereka itu akan balasan. Baik. Jadi alhamdulillah wa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan curahan rahmatnya, kasih sayangnya, hidayah taufik, riayah dan i'anahnya, dapat lagi kita meneruskan pengajian pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi pengajian kitab ialah kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, yaitu menerangkan rahsia-rahsia ilmu orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu-ilmu mereka, ilmu-ilmu mereka lain daripada ilmu-ilmu orang biasa. Baik, cuba kita tengok. Katanya, ketahui olehmu bahwa riya itu syirik dengan Allah. Riya itu adalah syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi apa makna riya dan apakah kesan negatif daripada adanya sifat riya ke dalam hati kita ini? Jadi sebagaimana sudah maklum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini zahir dan batin. Kalau gitu ada sifat-sifat zahir, ada sifat-sifat batin. Sifat-sifat zahir pula ada yang terpuji, ada yang dikeji. Demikianlah juga sifat batin pun ada yang terpuji dan juga ada yang tercela.
tercela. Baik, kalau begitu, riya ini adalah salah satu daripada sifat yang tercela, bukan terpuji. Dia tercela. Bahkan riya ini adalah menjadi batu penghalang yang cukup kuat. Dia panggil mani'un qawiyyun an hadratil maula subhanahu wa ta'ala. Riya ini adalah satu perkara yang menghalang, yang cukup kuat halangannya daripada seorang itu dapat sampai dan masuk di dalam hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan makna, kalau ada sifat riya ni dalam hati seorang, maka dia tidak boleh sampai ke hadirat Allah dan juga tidak boleh berada di dalam hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dia adalah penghalang yang besar. Baik. Itu disebut. Sebab tu kita dah pelajari kan di dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis radhiyallahu anhu disebut di awal kitab ni lagi, masuk juga kata apa, al-asya allati tamna'u as-salika 'anil wusul ila Allah, iaitu beberapa perkara yang mencegah ataupun yang menghalang seorang salik itu daripada sampai kepada ma'rifat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Salah satunya ialah riya'u, riya. Maka kita kena faham apa makna riya, dan juga riya itu terbagi kepada beberapa bahagi. Kita tengok kan, riya sebagaimana maklum, kita mudahkan, iaitu seorang yang melakukan amal kerana nak menunjuk-nunjukkan amalan dia itu kepada orang lain, ataupun dalam bahasa yang lain, dia beramal bukan ikhlas mata-mata kerana Allah, tapi kerana nak cari kepujian dan sebagainya di sisi manusia. Ini namanya riya. Kemudian ulama membahagikan riya itu kepada 3 bahagi. Ada riya dia panggil fil aqwal, iaitu riya pada kata-kata dia, perkataan dia. Betul, kita tengok kadang-kadang manusia ni kan, bila tengok dia cakap riya ni, nampak panggil cara cakap tu nak menunjuk-nunjuk, nak mempertuntun ataupun nak memperlihatkan kepada orang lain, kata dia bijak, pandai bercakap, guna bahasa standard, guna bahasa sekian gitu. Nampak nak tunjuk ataupun nak menunjuk, itu orang panggil riya fil aqwal, pada perkataan dia, dengan mana tutur bicara dia, cakapan dia, pertuturan dia ada riya di situ. Satu. Yang kedua, kata ulama tasawuf, dia bagi riya fil af'al, iaitu riya pada segala perbuatan dia, tingkah laku dia, gerak-geri dia. Dia nak mempertuntunkan atau nak memperlihatkan kepada orang lain perbuatan dia, tingkah laku dia, gerak-geri dia dan sebagainya, seumpamanya macam tu. Dan yang ketiga, dia panggil riya fil ahwal, iaitu riya pada segala
ahwal dalaman dia. Nina abang kata dia ini soleh kan, nak tunjuk kesolehan dia, nak tunjuk kewarakan dia, nak tunjuk kebaikan dia. Tu panggil ahwal dia lah. Keadaan diri dia tu, keadaan dalaman dia. Ini tinggal bagi. Maka ketiga-tiga ini ulama sebut mani'un qawiyyun, itu menjadi batu penghalang yang cukup kuat pada mencegah dan menegah seorang yang riya ini daripada dapat sampai masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh masuk. Sebab apa? Sebab hadrat Allah ta'ala itu adalah hadrat yang suci. Maka riya ini bukan benda suci, benda kotor. Bila benda kotor, dia tidak boleh masuk pada tempat yang suci, melainkan dia kena suci dan bersih dulu, baru dia boleh masuk di dalam tempat yang suci. Kan? Baik. Maka riya itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil syirik asghar. Jadi jangan ketahui, tengok kitab balik ketahui olehmu bahawa riya itu syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah. Pasal apa yang kata syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana ada hadisnya. Kita tengok nanti. Dan iaitu yang kata riya itu syirik dengan Allah, itu syirik apa? Sebab syirik ini dia ada kategori dia. Ada syirik zahirun jaliyun, juga dipanggil sebagai syirik akbar. Dia panggil syirik yang zahir, lagi yang terang-terang, nyata, terang-terang. Itu namanya syirik akbar. Jadi syirik akbar ini seperti mana? Seperti orang kafir menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pokok kayu, bulan, bintang dan sebagainya. Itu terang-terang, namanya syirik zahirun jaliyun, ataupun juga dinamakan dengan syirik akbar, syirik yang paling besar. Ini kan baik. Hak tu zahir. Maka yang tu pada kita orang yang beriman ni tak ada. Kita orang beriman tak sembah tokong, tak sembah berhala, tak sembah bulan, bintang, pokok kayu dan sebagainya. Tak. Kan? Yang ni kita lepas daripada syirik ni. Tapi bila kita tengok yang kedua, iaitulah panggil syirik asghar, atau juga dinamakan syirik batin khafi. Panggil syirik batin khafiyun, ataupun dipendeknya syirik khafi. Syirik batin yang tersembunyi di dalam hati. Inilah yang nama syirik asghar, syirik yang paling kecil. Kan, yang paling kecil. Dia halus, tak tahu. Sehingga dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata bahawa syirik khafi ini lebih halus lagi, lebih tersembunyi lagi daripada semut yang berjalan di atas batu pejan yang besar. Atas batu pejan yang besar. Bayangkanlah, kalau semut yang paling kecil dia berjalan atau dia melata di atas batu pejan yang besar, agak-agak kita nampak dah semut tu. Agak-agaknya kita nampak dah semut tu. Tak nampak dah. Itu.
Bukan kita kata rengga pun, kalau semut yang besar seperti rengga, ataupun orang panggil semut kongkiak kan, kira besar lah tu kongkiak pun jalan atas batu besar, kita tak berapa nak nampak dah. Ini dia panggil semut yang kecil, paling kecil sekali, dia meletak ataupun dia berjalan di atas batu yang besar. Kita nampak batu nampak aswar tu, kecil dia tu. Maka riak ni dia berjalan dalam hati kita macam semut yang kecil, yang paling kecil, jalan di atas batu berjaya yang besar. Macam itulah dia meletak riak ni dalam hati kita. Halus sungguh. Itu yang disebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Tak perasan, kita bukan tahu. Dalam hati tu halus sungguh. Tapi walaupun benda tu kecil halus, tapi kesannya besar. Sehingga mana? Sehingga orang yang riak ini tidak dapat masuk di dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dapat memahami rahsia-rahsia ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab ada dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, Imam Nawawi menceritakan mengenai mujahadah riyadah Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami. Imam Abu Yazid Bastami dia beriyadah mujahadah hatinya selama 30 tahun lebih untuk mengikis dan membuang segala sifat-sifat yang tercela ni. Dia dapat buang habis. Takabur dia dapat kikis, cinta pada dunia dia dapat kikis, kan? Sum'ah dia dapat kikis, ujub dia dapat kikis, semua kecuali satu ya, dia kikis juga tapi tak habis. Apa? Riak. Tengok dalam kitab Bustanul Arifin, yang lain semua dia berjaya buang dalam proses mujahadah riyadah dia, semua dia boleh buang kecuali riak. Riak tu dia dapat buang sikit, tinggal sikit lagi. Dia kata aku tengoklah ada riak sikit ni. Tu nak cerita pada kita apa? 30 tahun mujahadah nak buang riak tu payah. Dia kata maka aku tambah lagi mujahadah aku 2 tahun lagi, barulah dapat aku kikiskan ke semua riak yang ada dalam hatiku. Ketika tu aku lihat manusia semua macam orang mati. Fa idzan ra'aitun nas kal amwat. Maka ketika itu aku tengok orang ramai ni macam orang mati. Fakabbartu arba'a takbiratin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aku takbir 4 kali takbir. Kau orang mati kan semayang mayat 4 takbir. Rukun mayat semayang mayat tu 4 takbir. Salah satu rukun dia 4 takbir. Maka Imam Nawawi menguraikan apa makna kuliah sekalian manusia seperti orang mati. Maksudnya orang mati ni dia tidak boleh bagi apa-apa manfaat dan juga dia tidak boleh memberi apa-apa mudarat. Jadi kuliah semua makhluk ini tidak boleh memberi apa-apa manfaat, tidak boleh memberi apa-apa mudarat. Berarti apa? Berarti dia sudah dapat masuk dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah dapat masuk dalam hadrat Allah, hatinya tembus terus sampai ke dalam hati, pegang kuat, bukan main kat lidah. Tak ada yang bagi manfaat melainkan Allah, tak ada yang beri mudarat melainkan Allah. Kita ni hanya main kat lidah, dia pun tembus terus masuk dalam hati roh dia pun habis sampai, kerana tidak ada penghalang dah. Yang menghalangi hati mereka tak ada dah. Terus kita ni yang tak tembus itu pasal ada ni
batu penghalang. Riya ada, ujub ada, takabur ada, sifat-sifat mazmumah yang tercela ni masih ada. Ni yang tak tumbuh ni tu, yang tak tumbuh lagi tu, sampai ke dalam hati kan. Baik, itu sedikit sebenarnya. InsyaAllah nanti kita tengok lagi. Inilah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Maksudnya, tidak beriman oleh kebanyakan mereka itu dengan Allah, melainkan mereka itu masih lagi syirik dengan Allah. Syirik di situ ialah syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam hati itu. Kan? Lagi ada yang ni, payahlah kita nak masuk di dalam hadirat Allah. Berarti apa? Berarti dalam konteks yang kita bincang sekarang, selagi ada riya dan juga kawan-kawan dia adalah ujub, takabur tu kawan-kawan dia lah. Selagi ada riya dan kawan-kawannya dalam hati kita tak dapat kita kikiskan, berarti kita tidak akan dapat memahami asrar ulum al-muqarrabin yang kita bincang ni. Rahsia-rahsia ilmu-ilmu orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita tak dapat nak memahami rahsia ilmu mereka, kerana syarat untuk nak memahami rahsia-rahsia ilmu-ilmu mereka iaitu kena suci dan bersih hati kita ini daripada sifat-sifat yang tercela. Antaranya ialah riya. Itu maksudnya. Baik, maka kita tengok dia sebut, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ia Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Qalu wa ma asyirkul asgharu ya Rasulullah? Qala lahum ar-riya'u. فإذا جاء العباد بأعمالهم يوم القيامة يقول الله لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون هل تجدون عندهم الجزاء. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tabrani dalam Al-Kabirnya, dan juga yang lain daripada keduanya. Rawahu ghairuhuma. Artinya hadis ini juga diriwayatkan oleh selain daripada Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani. Baik, oleh rujukan hatinya tengok. Sesungguhnya yang paling takut barang yang aku takut atas kamu. Itu kena faham tu. Di situ dia panggil talwih. Apa itu talwih? Isyarat. Nabi kita isyarat, aku yang paling aku takut sekali atas kamu. Maknanya apa? Diri aku ni aku tak takut. Faham tak? Itu isyarat. Adapun diri aku tak takut. Yang aku takut tu kamu. Diri aku tak bimbang. Nabi kata, yang aku bimbang dan takutnya kamu tu. Aku tak tahu. Pasal apa Nabi dah kata kamu, dan dia tak kata kami. Kalau kami itu mencakupi, ni kamu tu kamu, aku tak. Pasal apa? Maklum, kerana Nabi kita maksum. Nabi kita maksum. Bila kata maksum tu bersifat dengan ism, terpelihara. Terpelihara tu mencakupi ismah zahiriyah, ismah
batiniyah. Mana Nabi kita terpelihara zahirnya daripada maksiat dan dosa, begitu juga Nabi kita batinnya juga terpelihara daripada dosa dan maksiat. Kalau gitu syirik khafi ini masuk dalam maksiat batin, maka Nabi kita terpelihara. Sebab tu Nabi kata, aku takut dan aku bimbang tu kamu. Aku tak bimbang sebab aku Tuhan jaga. Nah, tu kena fahami tu. Aku bimbang kat kamu tu. Baik, di sinilah kita nampak betapa prihatinnya Rasulullah terhadap umatnya. Sayang dia tu kepada umat. Maka oleh kerana sayang tu, dia peringat kat kita. Ni dia peringat kan? Kalau dia tak sayang kat kita, kata lantak pi hampa aku selamat dah. Tak gitu. Lantak pi lah hampa. Aku tak apa dah, aku selamat. Tak. Nabi kita dia prihatin kepada umat dia, sayangnya dan kasihnya kepada kita umat. Maka Nabi kita bagi tahu, aku ni bimbang kat hampa, aku bimbang kat kamu. Apa yang Nabi bimbang? Tengok ni, iaitu ialah barang yang aku takut tu apa dia? Ialah syirik yang kecil. Ni yang aku takut ni, takut jatuh berlaku pada umatku. Maka sahabat pun bertanya. Mereka itu berkata dengan mana? Bertanya mereka itu, sahabat pun tanya, apakah syirik yang kecil itu wahai Rasulullah? Sahabat tanya. Maka bila sahabat tanya, Nabi bagi tahu. Pasal apa Nabi bagi tahu? Sebab wajib atas Nabi menyampaikan ilmu, dan menyembunyikan ilmu itu dilaknatkan. Nabi sendiri bersabda, katimul ilmi mal'un. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat, dijauh rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita tidak menyembunyikan ilmu, Nabi kita sampaikan. Bila ditanya, Nabi kita tahu, maka Nabi kita apa? Nabi kata apa? Iaitu yang kata syirik yang kecil tu apa? Riya. Riya ni halus kan, lebih halus lagi bersemut yang halus yang meletak di atas batu pejal yang besar. Tak nampak dia punya, dia orang panggil apa, dia mengalir dalam diri kita ni kan. Halus sungguh, halus. Faham tak? Maka Nabi beringat, maka apabila datang para abid, abad tu mana abid? Abid ni siapa? Abid ni adalah orang-orang yang tekun berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi abid, orang yang tekun berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Bila mereka ini datang dengan segala amalan mereka itu pada hari kiamat, berfirman Allah Ta'ala bagi mereka itu, Tuhan kata, pergilah sekalian kamu wahai abid kepada orang yang adalah kamu dulunya. Dulu tu mana? Di dunia dulu. Ini cerita di akhirat ni. Nanti di akhirat nanti, bila orang abid ni datang di hadapan Allah dengan amalan-amalan mereka yang mereka kerjakan dunia dulu, Tuhan kata, kamu semua pergi kepada orang-orang yang kamu beramal dulu kerana mereka. Itu maksud adalah kamu riak, kamu tunjuk kepada mereka, tapi minta balasan ke mereka. Adakah mendapat kamu di sisi mereka itu? Mereka itu mana? Orang yang adalah kamu dulu tu, riak tu, akan balasan. Minta balasan ke mereka, minta pahala ke mereka. Mana ada.
Jadi maknanya apa? Di sini kita kena beringat dua benda. Yang pertama, orang yang buat amal ibadat dengan tidak ada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini ibadatnya zahirnya diterimalah, tapi pahalanya tidak ada. Sebab tu di akhirat nanti bila mereka berada di hadapan Tuhan, Tuhan kata, pergilah kamu kepada orang yang kamu menunjukkan amalan kamu tu, pergi minta akan mereka balasan. Jawabnya tidak ada. Hal tajidunya tu panggil istifham inkari bimana nafi. Adakah mendapat kamu? Kena tulis yakni tidak dapat. Tu bagi istifham inkari bimana nafi, yakni tidak dapat. Depa bukan boleh bagi pahala, depa bukan boleh bagi balasan apa-apa. Kamu tak dapat, kan? Jadi di sini kita faham bahawa orang yang buat ibadat kepada Allah bukan kerana Allah, tapi kerana riya, orang ini di akhirat nanti tak boleh apa, yang boleh penat sahaja, penat sahaja. Baik. Dan begitu juga yang berikutnya atau yang kedua, orang abid ini mereka hanya tekun berbuat ibadat, tapi mereka tidak membersihkan hati. Ada apa? Hanya yang kita sebut semalam, kan? Kata ulama, man dallaka 'alal 'amali faqad atba'aka. Apa ni faqad? Barang siapa yang menunjuk engkau atas amalan, maka sesungguhnya dia telah mempenatkan engkau. Penatlah. Tapi sebaliknya, wa man dallaka 'ala Allah faqad nasahaka. Siapa yang menunjuk engkau kepada Allah, maka sesungguhnya dia menasihati engkau. Bagaimana kita nak memahami perkataan ini? Orang yang tunjuk itu kepada amalan, dia bagi kepada kita beramal. Nak amal ini, nak buat amal ini, nak buat amal ini. Bagi dekat 10 amalan, kita pun buatlah semua amalan tu. Tapi dia tidak menjaga kita. Jaga beramal bagi ikhlas. Jangan riak, jangan ujub, jangan takabur. Dia tak tunjuk ke situ, dia tunjuk buat amal sudah, maka dia telah mempenatkan kita. Tengok jadi orang abid, dia buat amal kuat di dunia ni, tekun, tapi sampai di akhirat tak ada apa, penat. Tetapi orang yang menunjuk kita kepada Allah, maknanya mau beramal pesan bi khulusin niyyah, biniyati taqarrub ila Allah, beramal dengan niat ikhlas, beramal dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya dia bagi amal serta dia nasihatkan pada kita, insya-Allah. Ini berjaya, yang ni berjaya. Beramal jangan niat kerana nak tu, nak ni, nak begitu dah. Niat semata-mata kerana Allah. Ataupun dalam bahasa yang lain dia panggil bahasa adab zikir, dia panggil tahrirun niyyah. Apa itu tahrirun niyyah? Tahrirun niyyah maksudnya membebaskan ataupun memerdekakan niat. Apa makna merdeka? Tak ada kerana lain. Kerana merdeka pada istilah ulama sufi, iaitu tiap-tiap perkara yang kita buat tidak ada bahagian nafsu. Itu makna merdeka.
Kalau kita buat satu perkara tu kerana ada bahagian nafsu, habuan nafsu, itu belum lagi sampai pada maqam hurriyah, maqam kemerdekaan. Hamba Allah yang merdeka. Tak. Kerana hamba Allah Ta'ala yang sebenar-benar merdeka, dia buat semata-mata menjunjung perintah Allah, mencari redha Allah, ya. Bukan hal lain. Baru dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka tidaklah. Itu kalau dalam syarat zikir ataupun adab zikir yang kita baca dalam Miftahul Jannah, salah satu adabnya tahrirun niyyah, mana membebaskan, memerdekakan niat kita, jangan niat kerana yang lain. Itu. Baik. Maka kita tengok ini. Baik, kita tengok lagi pula. Sebab apa yang kata riya ini menjadi penghalang yang sangat kuat daripada seorang itu sampai masuk di dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak dapat memahami rahsia-rahsia ilmu orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok yang kedua, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana aghna syuraka'i faman amila li amalan asyraka fi ghairi fa ana minhu bari'un. Riwayat Ibnu Majah, kan? Dan juga diriwayatkan oleh Ar-Rabi' Al-Azdi dalam musnadnya. Itu boleh tengok kalau kita tanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam bab riya wa sum'ah, dan juga diriwayatkan oleh Ar-Rabi' Al-Azdi dalam musnad dia. Apa arti? Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Ta'ala. Jadi artinya hadis ni hadis qudsi, hadis qudsi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini daripada Allah Ta'ala, dipanggil hadis qudsi. Jadi apa Allah Ta'ala kata? Aku yang terkaya daripada sekalian syarik. Syarik itu maknanya kongsi, pengkongsi. Kalau bahasa sekarang ini rakan kongsi. Aku terkaya. Terkaya dengan makna terlepas ataupun tidak berhajat, tidak berkehendak kepada syuraka. Syuraka itu mana? Rakan-rakan kongsi. Tak ada. Tak perlu aku nak kongsi dengan siapa pun. Allah Ta'ala itu esa, kan? Dia seorang saja yang mengadakan semua alam ini. Dia seorang saja yang mentadbir dan mengaturkan semua alam ini. Dia tak share, tak kongsi. Itu panggil syarikat lah. Tak kongsi dengan siapa-siapa pun. Dia tidak ada menteri, dia tidak ada pembantu, dia tak ada PA, dia tak ada. Dalam bahasa sekarang banyak ada PA, kan? Apa panggil assistant apa nama? Bagi orang betul lah. Tak ada. Dia seorang. Lalu begitu juga Tuhan kata apa? Maka barang siapa yang beramal ia barang siapa bagiku, dia beramal bagiku akan satu amal yang mensyirik ia barang siapa padanya, pada satu amal itu syirik akan yang lain daripada aku. Tuhan kata apa? Maka aku berlepas diri daripadanya, berlepas daripadanya. Apa mana lepas diri? Tuhan tak peduli dah.
Nah, hamba beramal kepada aku, tapi bukan sepenuhnya pada aku, bahkan ada juga kepada yang lain. Dengan kita tadi, kita semayang, kita beramal kerana Allah, tapi dalam kerana Allah tu ada juga kerana nak tunjuk kepada yang lain daripada Allah. Itu panggil syirik tu, menyemutukan tu, menyemutukan. Bila ada syirik ni lah, maka Tuhan berlepas. Bila Tuhan berlepas, maksudnya apa? Kita tak boleh sampai kepada Allah. Kita tu dia boleh masuk dalam hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak boleh masuk. Berasa lagu sampai dah, tak sampai. Berasa lagu boleh masuk dah dalam hadirat Allah, tak masuk lagi, duk keluar lagi. Kita tertipu begitu ya. Kita tertipu gitu. Baik, kalau begitu tengok dia nak hurai balik. Dia kata, dan ketahui olehmu wahai saudaraku bahawa riya itu ada riya di sisi fuqaha. Ulama-ulama fiqh pun ada riya mereka, tapi riya ulama fiqh ni kebanyakannya pada apa? Pada aqwal mereka itu, iaitu pada percakapan atau pertuturan mereka itu, ulama fiqh. Itu ialah sebab apa? Ialah bila orang tanya kepada mereka satu masalah, dia jawab, cuba tengok cara dia jawab. Kadang-kadang nampak macam yang belagak lah. Allah lah. Orang dulu lagu lain. Semua soalan pop dia jawab semacamnya. Betul tak betul tak tahu. Bila abang kata dia tanya apa masalah, semua dia boleh jawab belakang. Betul tak betul itu tak tahu kira. Kerana riak pada perkataan. Abang kata semua masalah antanya bimba apa aku jawab semua. Riak ya. Baik tu, kalau ngaji fiqh saja, tak ngaji tasawuf, tak ada sifat takut. Cuba tengok ulama dulu kan, seperti Imam Malik. Imam Malik, Imam Ahli Madinah, orang mai tanya dekat dia 40 soalan. Benda ni disebut di dalam kitab Hasyiah An-Nafahat, Hasyiah kitab usul fiqh, Hasyiah An-Nafahat di depan sekali. Imam Malik, orang datang tanya kepada dia 40 masalah fiqh, maka dia jawab hanya 2, 3, 4 masalah ya. Hak baki selebihnya itu dia kata aku tak tahu, nanti aku balik nak tengok dulu. Sedangkan dia dah imam dah, hafal hadis dah. Pasal apa? Dia tak jawab semua 40 soalan tu. Sedangkan dia imam, semua hadis tu dalam otak, Quran tu telah lah kan. Al-Quran tu duduk dalam dada dah 30 juzuk. Ni hadis muwatta duduk dalam dada dia. Takkan dia tak boleh jawab semua soalan. Sebab kerana dia ada rahsia dalam hati dia. Tasawuf kan, takut jadi riak, bimbang. Tengok orang lah tak ada mai pi soalan dia jawab semua. Kena tak kena tak tahu. Kena tak kira. Tu kadang-kadang jawab soalan tu jadi fitnah pula. Jawab tak betul, jadi fitnah pada yang lain. Kena tasahih dulu bagi betul. Boleh kita jawab, tak tahu kita jawab tak tahu kan.
Itu tanda kesempurnaan ilmu seseorang dan jiwa besar dia. Izzatul nafsi atau izzatul anfus, besar jiwa dia, murah dia. Bukan berarti dia tidak boleh jawab semua soalan tu akan menjatuh martabatnya, tak. Tapi dia semakin diangkat dan dimuliakan lagi, kerana mereka takut dengan Al-Quran, takut dengan firman Tuhan Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan berkata apa yang kamu tidak ada pengetahuan padanya. Kan? Takut yang tu. Orang lah ni takut orang celau. Kalau aku tak jawab lagi, orang kata aku ni tak aktif lah, jatuh martabat aku sebagai PU atau sebagai kan? Jadi jawab juga, kena tak kena kira lain, jawab dulu. Nak buat ni bahaya, kerana riak pada perkataan. Itu kebiasaannya berlaku kepada ahli fiqh. Baik, kita tengok seterusnya. Dan di sisi fuqara, dan di sisi fuqara pada amal dan ahwal mereka itu. Apa maksud? Artinya di sisi fuqara di sini bukan makna orang fakir miskin. Fuqara dalam bab fiqh maknanya orang fakir, orang yang tak ada otak, dia boleh menerima zakat, kan? Fuqara dalam bab tasawuf iaitu orang-orang sufi, ulama-ulama sufi, orang yang beramal dengan ilmu tasawuf, dia panggil fuqara. Ni jangan silap faham ni. Fuqara dalam bab dia ada bab dia. Kalau fuqara dalam fiqh maknanya fakir miskin, salah satu asnaf yang boleh menerima zakat. Ya Allah Ta'ala firman dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayah tu. Itu fakir miskin di dalam bab fiqh. Adapun fuqara dalam ilmu tasawuf, dia adalah daripada golongan orang arifin, ulama-ulama sufi. Tengok Syekh Abu Madian, dia ada tulis kitab, dia panggil adabut tariq. Dia panggil adab tariq. Perjalanan seorang itu nak berjalan kepada Allah, dia ada adab dia panggil adabut tariq. Dan kitab ini disyarahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah yang namanya Unwanut Taufiq bi adabit tariq. Maka Syekh Abu Madian kata apa? Ma lazzatul aish illa suhbatul fuqara. Tidak ada kemanisan hidup, tidak ada kelazatan hidup ini melainkan lazatnya bersahabat dengan fuqara. Fuqara ni siapa? Bukan bersahabat dengan orang fakir miskin, tidak. Fuqara ni adalah bersuhbah dengan para arifin, orang-orang arif, ahli-ahli sufi, itu fuqara. Baru akan dapat nikmat kelazatan hidup. Ma lazzatul aish illa suhbatul fuqara. Tidak ada kesedapan, tidak ada kemanisan hidup ini melainkan bersahabat, berkawan, berkumpul, bergaul dengan orang-orang fakir. Fuqara di situ ialah kaum-kaum sufi, arifin billah, orang yang arif dengan Allah. Maka mereka ini juga tak terlepas daripada riya, kerana mereka bukan maksum. Faham tak? Mereka bukan nabi, mereka bukan malaikat, mereka bukannya rasul alaihi wassalatu wassalam. Bila kata mereka bukan nabi, bukan malaikat, bukannya rasul, artinya mereka tak maksum, tapi hanya mereka mahfuz. Apa beza maksum dengan mahfuz? Maksum orang yang dipelihara oleh Allah daripada jatuh melakukan dosa serta mustahil jatuh. Adapun mahfuz,
Mahfuz itu orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada melakukan dosa maksiat, tapi tidak mustahil jatuh. Ini beza maksum dengan mahfuz. Jadi mereka ini hanya mahfuz, bukan maksum. Jadi bila kata mereka ini mahfuz bukan maksum, artinya jatuh juga pada mereka itu riya. Melainkan nak menghilang mereka mujahadah ya. Lawan balik dengan nafsu, kikis sifat riya tu hilang. Kalau dipelihara, dijaga oleh Allah. Kalau mereka tak dijaga oleh Allah, mereka juga terkena penyakit riya ini. Tapi riya mereka bukan pada aqwal, bukan pada perkataan, tapi pada amal dan ahwal. Dua. Faham tak? Begitu. Riya mereka pada dua itu, iaitu mana? Pada amal, amalan-amalan, dan ahwal, hal-hal kerohanian mereka. Dia riya kadang-kadang nak tunjuk mereka punya amalan. Oh, kami berzikir sehari-hari 10,000, 100,000. Tu nak tunjuk kadang-kadang kan. Kalau yang tak dijaga oleh Allah, kadang-kadang mereka nak pertuntunkan dia punya hal, ahwal dia. Mereka dapat apa daripada zikir tu, nak cerita, oh, kami dapat ni, masuk alam ini. Hampa tak boleh masuk alam ni. Riya tu, riya dengan ahwal. Nak masuk alam ni kena jadi menjaga aku, kena berzikir sehari 70,000. Kalau tak berzikir 70,000, tak boleh masuk alam malakut. Lahut tu lagi jauh lah. Naik atas lagi Jabarut, Anjabarut, Lahut, atas Jabal Lahut tu Hahut, dah lagi jauh lagi nak sampai kan malakut. Sekarang kita bagi alam mulki kan. Alam malakut dia naik daripada langit pertama sampai ke langit 7. Tu malakut. Daripada langit 7 naik ke Sidratul Muntaha. Tu dia panggil Jabarut, Al-Jabarut kan. Daripada atas tu Lahut. Atas lagi tu Hahut kan. Atas bagi tu tu tak tahu dah. Atas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang boleh sampai kan. Sayyidi Ahmad Tijani pun dia hanya sampai takat Hahut ni. Dia takat Hahut ni dia boleh pergi. Atas pada tu tak boleh pergi dah. Itu bukan alam dia, itu alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taif sekali, tinggi sekali. Yang kita dah salawat, malaikat Jibril pun tak boleh sampai tentu. Malaikat Jibril pun tak boleh sampai. Kalau dia langkah pergi, dia terbakar, dia hancur. Sebab bukan alam dia. Rasulullah boleh sampai. Allah. Itu nanti kita bincang kemudian dalam bab alam-alam ni. Nanti dalam kitab Ikhla'in Na'lain. Dan kitab Ikhla'in Na'lain itu akan dibincang alam-alam ini, InsyaAllah. Baik. Jadi nak faham begitu. Mereka ni periak sebab mereka bukan maksum. Mereka hanya mahfuz saja. Baik. Jadi kalaulah mereka juga ada sifat riak, mereka juga terhalang. Dengar ya. Dan yang demikian itu, demikian mana riak tu, boleh sekali lah, riak pada aqwal, pada perkataan, dan pada amal, amalan-amalan tadi, dan juga pada ahwal. Tiga-tiga tu lah. Amal tu masuk dalam af'al. Itu mana kita abang tadi kan, riya pada aqwal, riya pada af'al, riya pada ahwal. Ketiga-tiga ni mani'un qawiyyun. Tu Arab sikit. Tu kan Melayu tu. Buat baris lah.
Dan yang demikian itu, demikian riya pada 3 bahagi tadi. Riya pada aqwal, pada af'al atau a'mal, dan pada ahwal itu mani'un qawiyyun, terjemahnya yakni yang menegak, yang amat kuat, penghalang yang amat kuat. Baca lagi. Dan hijabun kathifun, atau pada kata mani'un qawiyyun. Riya itu juga ada hijabun kathifun. Apa makna hijab kathif? Tafsir, yakni hijab yang amat tebal. Tebal hijab, tebal sungguhnya, bukan nipis. Tapi yang menegak dan hijab tu daripada ta'alluq. Menegak dan hijab yang tebal itu daripada hadrat Allah. Kena tulis sikit lah. Yang ni daripada dapat sampai dan masuk ke dalam hadrat Allah. Tak boleh. Apa hadrat Allah ni? Hadrat Allah ini nanti dalam Ikhla'in Na'lain pun kita akan cerita juga, cuma kita bahas lebih. Hadrat Allah ni hadrat yang suci, yang bersih. Siapa yang dapat masuk dalam tu, dia senantiasa mengingati Allah, mengenal Allah, muraqabah Allah, musyahadah pada Allah setiap masa, setiap ketika, di mana tempat dia berada. Pendek kata, satu kerdipan mata pun dia tak lupa pada Allah. Tu orang yang duduk dalam hadrat Allah. Kita bukan takat tu, kita dalam semayang pun kita lupa Tuhan ni. Tu terus semayang tu ingat Tuhan tu. Aqimis salata li zikri, dirikanlah semayang untuk mengingati aku. Jadi kita semayang tu untuk ingat Tuhan. Kita semayang pun kita lupa kat Tuhan ni. Mana kita tak dapat masuk hadrat Allah. Semayang itu juga hadrat Allah. Tapi kita tak boleh berada dalam hadrat Allah. Cuma nampak zahirnya kita semayang, hakikatnya bukan. Pasal apa? Kita tak masuk pun dalam hadrat tu. Nampak dari luar tu kita masuk semayang dah, tapi hakikatnya dalam ada. Bukti kata tak, cuba kita tengok waktu ketika kita semayang, kita ingat apa? Ingat ayat itik kan? Ayat itik tu hak benar luar, bukan benar dalam. Pasal apa kita duduk dalam semayang pergi ingat ayat itik, sedangkan benar tu luar. Buat mik berapa masuk ayat itik dalam ayam kita. Nah, duk ambil berapa kereta motor kita bawa dalam fikiran kita dalam semayang. Rumah kita, anak cucu kita ambil bawa masuk. Itu kaunain dipanggil. Nak masuk dalam hadrat Tuhan, kena ukhrujil kaunain. In wasalta ila hadratil mukawwin. Kalau kamu nak sampai dan nak masuk dalam hadrat Allah, kena keluarkan daripada hati kita ni kaunain. Apa itu kaunain? Dunia dan akhirat. Dunia pun kena buat, bukan takat akhirat pun kena buang juga daripada hati kita ni. Kosongkan. Hanya bagi ada Allah ya, baru boleh masuk dalam hadrat mukawwin, hadrat Allah. Sebab dia hadrat yang cukup suci. Benda lain tak boleh masuk dalam tu. Nak sampai ke dia, ini bukan takat sampai, terhalang lagi. Mani'un qawi. Bila terhalang, ada lagi pula hijab. Hijab tu tebal, tak boleh masuk. Bukan takat sampai, bukan takat nak masuk, sampai pun tak. Nak sampai ke mana? Jalan sekat.
Dengan kita Nabi ada start lah, contohnya jalan sekat. Sekarang kita batu, baik tak? Dah ada orang kat kita batu lah, tak apa. Contohnya lah. Saya sampai, tak boleh sampai. Sebab ada penghalang yang menghalang. Begitu. Baik. Kerana apa? Tengok kata. Kerana tiada dapat masuk di dalamnya, dalam hadrat Allah Ta'ala itu, melainkan orang yang suci dan bersih aqwalnya, perkataan dia, dan amalnya, amalan-amalannya dan ahwalnya, baru boleh masuk berada di dalam hadrat Allah. Sebab hadrat Allah itu hadrat yang suci, bersih. Maka orang yang kotor tidak dapat masuk di dalam hadrat yang suci. Tak boleh masuklah. Itu. Kalau nak buat contohnya bagi mudah faham, macam ni lah. Hadrat Allah Ta'ala ni kita kata seperti majlis. Ni contoh saja bagi faham. Seperti majlis orang VVIP. Tengok kan orang nak masuk majlis VVIP ni pakai lagu mana? Pakai baju baru. Kalau tak baru pun baju elok kan, baju rasmi, dengan kemah di setrika elok, kasut molek. Tiba-tiba kita ni orang panggil juga pergi majlis tu, tapi pergi sampai ke betul belakang kita pakai baju motor getah. Atau baju kita dah buat setiap hari, buat kerja setiap hari kan, terbayar rumput, cangkui tanah, kita pergi ke bendang. Kalau baju kita buat kerja kan, pergi nak masuk dalam majlis VIP. Bukan dekat masuk sampai kat pintu pagar tu orang tanya lah, mana akan 2 dos. Kita tak cucuk 2 dos lagi. Tak boleh masuk dah. Tu baru tanya 2 dos. Ni baju ni, baju tu tak boleh. Pasal kita pakai baju kotor, baju busuk kan, busuk skrap lah, busuk peluh lah, busuk macam dia tak pergi masuk. Itu mudah ya. Macam tu juga kita nak masuk hadrat Allah, hati kita kotor, hati kita tak suci, tak boleh masuk. Itu contoh ya, nak pergi faham. Tapi nak abang sebenarnya hadrat Allah ni bukan VIP, lebih pada tu lagi. Ambil. Maka kita tengok sikit lagi yang disebut. Berkata Sayyidi Abul Mawahib Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, fuqaha, orang ulama bekah ni riya mereka itu dengan aqwal, siapa atas tadilah. Dan fuqara riya mereka itu dengan ahwal, siapa atas tadi juga. Cuma kita datangkan perkataan ini ialah nak menguatkan lagi, menyokong perkataan yang di atas tadi kan. Siapa tak kenal Abul Mawahib Asy-Syadzili, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili kan, karamatnya Masya Allah, dia wali besar masyhur. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ni anak murid bagi Imam Abdul Salam bin Mashish yang kuburnya di Jabal Alam di Maghribi Morocco kan. Kami pergi ziarah hari itu atas bukit tinggi bukitnya. Baik. Lepas tu tengok dia kata apa? Dan bermula dalil bagi yang demikian itu, demikian mana? Ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil bagi kata riya itu terbahagi kepada 3 bahagi tu kan.
ataupun pada dua bahagi. Jadi ada riya pada aqwal, ada riya pada af'al, ada riya pada ahwal. Tu tiga tu, ni dalilnya. Nabi kita bersabda, asy-syari'atu maqali wa tariqatu fi'ali wal haqiqatu hali. Artinya bermula syariat itu perkataan aku. Apa maksud perkataan aku? Tulis sikit, catat. Yakni faham segala perkataan aku, itu syariat. Dan tariqah itu perbuatan aku. Apa juga perbuatan aku? Yakni kita tulis, yakni ikut segala perbuatan aku. Perbuatan dengan mana? Amalan aku. Dan hakikat itu hal aku. Hal di sini bukan makna lughawi. Hal di sini kalau hal pada bahasa maknanya kelakuan atau keadaan. Dalam bahasa sekarang dipanggil kondisi atau situasi, kan? Suasana aku. Tapi hal pada istilah sufi, istilah tasawuf, dia panggil hal dalaman, kerohanian dia panggil. Hal itu mana dalaman, kerohanian, spiritual dia. Maka dia tafsir, apa hal Nabi kita? Yakni hal hatinya. Hati Nabi itu serta Allah Ta'ala. Dengan makna apa? Muraqabah hati Nabi kita kepada Allah, musyahadah hati Nabi kita kepada Allah. Itu mana hal aku. Baik. Jadi di sini bila kata-kata syariat itu kena pada perkataan, tarikat itu kena kepada amalan, hakikat itu ialah kena kepada keadaan dalaman diri dia itu, kan? Maka di sinilah tabi' tadi ni, aqwal, kan? Lepas itu amal atau af'al, lepas itu ahwal. Maka setiap satu daripada tiga tadi ni adanya bahagian riya tu. Riya pada aqwal, riya pada amal, riya pada ahwal. Baik. Bila kata ada riya, di situ juga ada sifat terpuji. Mana? Tawadhu' pada perkataan. Sebab riya lawannya tawadhu'. Tengok dia ni bercakap, tawadhu'nya dia, aku tak erti, aku tak tahu apa nak kata. Itu tawadhu' pada perkataan. Contohnya seperti diceritakan satu ketika dahulu, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, dia duduk di Mesir no. Dia buka cetakan kitab Matba'ah Al-Anwar di Mesir. Syekh Abdul Qadir Mendele banyak mencetak kitab dia dengan Syekh Idris Marbawi. Cuba tengok di kitab Syekh Qadir Matba'ah Al-Anwar, itu percetakan Syekh Muhammad Idris Marbawi. Dia kerajaan Malaysia ni nak bagi dekat dia tokoh Ma'al Hijrah. Maka dia pergi cari dia di Mesir tu. Pergi cari dia bukan duduk dalam bandar, duduk dalam kampung kecil, kedai dia, rumah dia pun di belakang. Orang tak kenal dia. Punya merendah diri dan tawadhu' dia. Lepas tu bila orang cerita dekat dia, panggil balik untuk nak beri anugerah Ma'al Hijrah, tokoh Ma'al Hijrah. Dia mula dia tak mau sungguh-sungguh. Dan sekali orang pujuk juga, dia balik kan. Sampai hari nak bagi tokoh Ma'al Hijrah tu, orang suruh dia cakap. Dia pergi duduk depan majlis, tahu dia cakap apa? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Itu dia sekarang. Akhirnya sekali dia keluar perkataan ni, ma'araftu syai'a. Dia cakap Arab, ma'araftu syai'a. Masa kita panggil, aku tak tahu nak kata apa dah. Ma'araftu syai'a, aku tak tahu nak cakap apa dah. Itu dia cakap. Ini orang panggil apa? Tawadhu' fil aqwal. Walah dia syekh duduk di Mesir berapa lama, karang kitab Bahrul Mazi 22 juzuk 11 jilid kan. Sama syarah, tengok kali buka Bahrul Mazi tu, Masya Allah, semua rujukan dia kitab sab-sab majmuk tupah nihayah. Dia syarah tu bukan sembarangan orang. Boleh dia kata ma'araftu syai'ah, aku tak tahu apa, aku tak tahu nak cakap apa. Ini dia panggil tawadhu' fil aqwal, merendah diri pada perkataan. Oh, kita kalau orang bagi speaker cakap, siap, silat-silat speaker tu meletup. Tokoh Ma'al Hijrah kan, orang bagi cakap, orang bagi 10 minit, kita hentam sejam. Jangan orang kata tu kita. Tapi tengok orang tawadhu' riya pada aqwal, lawannya tawadhu' fil aqwal, tawadhu' merendah diri pada perkataan. Dia cakap, saya tak pandai, saya tak reti. Inilah orang bagi ulama-ulama sufi. Kalau yang Tuhan jaga hati mereka, Tuhan pelihara hati mereka, dapatlah mereka masuk dalam hadrat yang suci. Begitu juga seterusnya dari amalan mereka, ahwal mereka disebut. Maka riya, tengok ada orang bila kata syariat itu perbuatan, perkataan aku, tarekat itu amalan, itu perbuatan aku, hakikat itu hal aku. Jadi di situ ada riya ahli syariat, ada riya ahli tarekat, ada riya ahli hakikat. Maka bagaimana riya mereka? Tengok dia kata, maka riya ahli syariah itu kebanyakannya pada aqwal mereka itu, cakapan mereka. Itu biasanya orang syariat. Orang syariat ni riya mereka pada cakapan tuturan mereka. Dan riya ahli tariqah itu kebanyakannya pada amal, yakni amalan-amalan mereka. Orang tarikat macam tu, dia nak tunjuk dia berzikir banyak, dia bertawajuh kuat, suluk kuat, khulwat kuat. Dia nak tunjuk itu orang tarikat. Memang biasa macam tu kalau Tuhan tak jaga. Nampak siapa aku tarekat dengan aku suluk 40 hari, suluk 80 hari, khalwat 120 hari. Nampak macam kan? Dia nak tunjuk. Jangan tertipu begitu ya. Kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak dapat masuk hadrat Tuhan. Boleh khalwat tu kita. Dan riya ahli hakikat itu kebanyakannya pada ahwal mereka. Dia pernah tunjuk, aku tengok aku dapat hal ni, aku dapat hal ni. Semalam aku boleh masuk dalam alam malakut contohnya. Orang bawa aku pergi ke alam lahut jabarut kan. Cerita ke orang hebat. Walah pergi alam buniannya. Kena tipu gitu ya. Walah pergi alam bunian ya. Alam bunian belakang ke uang tu jemur. Siapa nak pergi alam bunian, pergi ke uang, minta masuk alam bunian tu, belakang ke uang tu. Bunian dah banyak masa tu. Ya sungguh kita tak lawak kan. Pergi orang bunian jin, tapak kaki besar, tapak gajah. Tak percaya pergi tengok semua.
Kalau nak masuk alam bunian, pergi kat bukit orang dia, tak payah pergi bukit lain lah. Belakang tu alam bunian, ada perkampungan bunian kan. Tahu mana tak ada abang lah. Tahu ke mana tak ada abang lah tu kan. Pernah pergi ke tak ada abang lah tu. Kalau tak pernah pergi, tak tahu, tak payah abang kan. Ni bukan orang cerita, kita cerita ni situ. Nak buat apa ke tu? Kita bukan nak tu, aku nak sampai ke hadirat Allah. Aku bukan nak kenal orang bunian, bukan aku nak kenal alam bunian, perkampungan ahli bunian, bukan aku nak kahwin dengan orang bunian kan. Aku tak nak tu. Aku nak Allah, hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi benda tu dia mai sebagai ujian, dia bagi tawaran, mai kat kita. Nak ada masalah, aku tak mau, hampa aku tak mau kenal. Dia masuk dalam tu, tak keluar sudah. Tak mau. Bukan nak tu, aku nak hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jangan pelik kalau kita nampak kot ni dia lah tu. Kadang-kadang ada semayang tumpang di sini pun ada juga, dia lah tu. Kalau nampak baju putih tinggi, tapak kaki tak rapat, dia lah tu. Siapa-siapa yang nampak malam-malam, dia lah tu. Nampak geng duduk bukit tu lah tu. Allah Akbar. Sebab tu jangan duduk keluar tengah malam. Lagi dia curi. Jangan di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang nama sahabat nama Masruq. Masruq tu bahasa Arabnya daripada saraqa, yasruqu, sarqan, sariqun. Masruq maknanya orang yang dicuri. Sahabat ni dicuri oleh jin, dibawa masuk dalam alam mereka. Beberapa tahun dia duduk dalam tu. Lepas tu jin hantar balik main alam dunia. Maka dia cerita kata ada alam tu. Tu panggil Masruq. Baik. Maka tengok, maka riya itu ada yang jali, ada yang terang, dan ada yang khafi, yang tersembunyi. Dan yang khafi itu lebih bahaya daripada yang jali, yang terang. Mana khafi tu? Riya pada awal, itu yang khafi. Riya pada perkataan itu terang, masih lagi masuk dalam kata jaliyun kan. Riya dengan amalan kita juga masih lagi jali, terang. Tapi hak khafi itu, hak kecil yang halus tersembunyi ni, hak riya dengan ahwal, ini lebih mudarat dan lebih bahaya lagi daripada riya pada perkataan dan juga amalan. Pasal apa yang kata bahaya? Kerana Tuan Ilan bagi kata lebih bahaya kerana susah mengubatinya, riya yang khafi. Dan tersembunyi jalannya, yakni cara mengubatinya tu susah. Jalannya tu, jalan dengan mana? Caranya yakni cara mengubatinya tu susah. Nak mengubati riya yang khafi ni cukup susah. Sebab benda tu sembunyi kan, susah lah. Kalau benda tu nyata, jelas, terang, mudah. Tapi benda yang tersembunyi memang susah nak mengubati dia. Melainkan kalau nak mengubati dia itu kena betul-betul orang yang halus, boleh mengubati. Di situ. Maka disebut di sini kita pun minta perlindungan. Na'udzubillah, kami minta perlindungan dengan Allah min jalihi, daripada yang nyatanya riya, wa khafihi, dan yang tersembunyinya riya tu.
minta Tuhan lindungi kita. Innahu ala zalika qadirun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas yang demikian. Demikian mana? Demikian isti'azah kita, demikian melindungi, memelihara kita itu amat kuasa. Na'uz, kembali pada zalika at-ta'awuz tu lah, minta berlindung tu. Zalika at-ta'awuz, minta berlindung tadi, amat kuasa. Tuhan kita kuasa melindungi kita, memelihara kita daripada riya yang zahir, terang, dan juga yang tersembunyi. Baik, jadi apa yang kita dapat faham daripada yang kita pelajari pada malam ini? Maknanya apa? Untuk nak memahami rahsia ulum muqarrabin, nak memahami rahsia ilmu-ilmu muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, tak dapat tidak kena bersihkan hati kita ini daripada riya, sama ada jali ataupun khafi, sama ada pada perkataan atau pada perbuatan ataupun pada ahwal. InsyaAllah kita dapat masuk di dalam hadrat Tuhan yang suci dan kita dapat memahami rahsia-rahsia ilmu ini. Itu ya, nampak tu ya. Baik. Kemudian katanya faslun, Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna. Allahumma inna nasta'dinuka ma 'allamtana wa fardna ilayna 'inda hajatna ilayhi wa la tansana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillah.